Pengalaman kisah yang pertama ini, cerita yang ingin disampaikan ini datang daripada pendengar kita yang ingin dikenali sebagai Wakman. Apa khabar Casey? Terutama sekali terima kasih kepada anak saya yang mengirimkan kisah ini kepada Casey melalui kiriman email. Alamat yang tertera adalah alamat email anak saya, bukan alamat email saya. Maklumlah, saya ni orang lama, tidak tahu menggunakan komputer. Begini kisahnya. Wakman adalah seorang pendengar setia Misteri Jam 12. Walaupun Wakman ni tidak pernah mengirimkan email, dan ini yang pertama, tidak pernah pun masuk Facebook. Sebabnya tidak ada Facebook. Tapi Wakman sentiasa mendengar rancangan ini dari rumah Wakman di Malaysia, terletak di kawasan Batu Pahat. Kejadian ini berlaku lebih kurang 30 tahun yang lalu, kata Wakman. 30 tahun yang lalu. Pada waktu itu ada kematian di rumah kampung Wakman, tapi bukan di Batu Pahat. Wakman tak nak sebutkan nama kampungnya. Takut nanti mungkin ahli keluarga yang mendengar mungkin tersinggung. Ingatkan kita nak cakap tentang dirinya. Tidak. Tapi ini lebih kepada kepengalaman Casey. Apa yang berlaku dalam rumah kampung ni di Malaysia, dekat kampung Wakman satu ketika dahulu ada kematian, meninggal dunia. Jadi yang meninggal ni adalah seorang wanita tua. Wanita tua ini juga, kata Wakman, adalah seorang bomoh dekat kampung Wakman tinggal pada waktu itu. Casey, dulu-dulu 30 tahun dulu, memang tak lama pun. Tapi kawasan pendalaman kampung ni lebih percaya kepada bomoh daripada percaya kepada kebolehan doktor. Bomoh ni akan beri macam-macam obat. Obat tradisional, obat dari segi kebatinan pun ada, Casey. Jadi yang meninggal ni, Wakman gunakan nama samaran. Namanya Mak Iti, bukan nama sebenar. Nak dekat-dekat bunyinya macam tu. Mak Iti, kalau orang kata Mak Iti dekat kampung ... mesti orang kenal. Masuk kampung Wakman, tanyalah sesiapa yang tengah duduk minum air, yang tengah berada dekat kawasan ladang, yang sedang memandu menunggang motosikal. Kalau tanya, kenal tak? Mana rumah Mak Iti? Semua akan tahu. Tapi tidak ada seorang pun akan bawa orang itu pergi ke rumah Mak Iti. Tidak. Mereka akan cakap, saudara sini jalan lurus, nanti dekat depan tu, belakang tu, dekat situ sini, dia akan beri arahan. Kalau orang minta tolong, boleh tak bawa saya pergi rumah Mak Iti? Itu awak kena pergi sendiri, saya kena bergegas. Jadi pendengar Misteri Jam 12, Wakman menceritakan bila Mak Iti meninggal dunia, lebih kurang 30 lebih tahun yang lalu Mak Iti meninggal dunia. Dalam rumah tu tidak ada orang lain kecuali ketua kampung, ada beberapa penduduk kampung. Dah, Mak Iti ni hidup sebatang kara. Anak pun tak ada, suami pun tak ada. Dengar-dengar cerita Casey, tak tahulah benar ataupun tidak. Dengar-dengar cerita, dia ada adik-beradik. Tapi adik-beradiknya dah tak nak lagi mengaku dia sebagai adik-beradik, kerana dia mengamalkan ilmu yang sesat, memuja syaitan sebelum dia miliki kebolehan untuk merawat orang, mengubat orang. Dia buat janji. Ini dengar cerita, tak tahu betul ke tidak, Casey, kata Wakman dalam kiriman email kepada saya. Jadi apa yang Wakman dengar? Mak Iti berurusan dengan syaitan
Sekiranya ilmu yang diturunkan kepadanya mujarab dengan baik, Mak Iti tidak boleh berumah tangga dan tidak boleh mempunyai zuriat. Kalau Mak Iti berumah tangga dan ada zuriat, ilmu itu akan makan Mak Iti. Jadi itulah kisah tentang kenapa dia tidak mempunyai anak, suami. Dia tinggal dekat kampung seorang diri, tapi dia ramai sangat pesakit. Datang yang minta air, datang yang minta petunjuk. Inilah orang-orang yang mungkin tidak beriman, Casey. Yang mana Mak Iti ini mengambil kesempatan dengan kuasa yang dia miliki. Bila dia meninggal dunia, seperti Wakman katakan, ketua kampung dengan beberapa penduduk kampung termasuk Wakman saja yang ada. Lain orang takut, Casey. Sedangkan nak bawa pesakit pergi rumah dia dah takut. Ini kan pula dia meninggal, nak duduk dalam rumah dia. Semua takut. Wakman tak ingat berapa ramai dekat dalam rumah tu. Tapi tak begitu ramai, Casey. Mayat terbujur baring. Bila dimandikan, nak dibersihkan mayat, hidung, telinga keluar ulat tak henti-henti. Mandikan lagi, keluar lagi, mandikan lagi. Dah berkali-kali mandi, tapi ulat, cacing dari telinga, dari hidung keluar tak henti-henti. Terpaksalah sumbat dengan kapas. Sumbat hidung dengan kapas, sumbat telinganya tutup. Kemudian diletakkan dekat ruang tamu, dibaringkan. Sebab nak dikebumikan tak boleh waktu malam. Besok pagi baru boleh dikebumikan. Ketua kampung datang, Pak Imam pun ada. Semalaman kita duduk dalam rumah arwah tukang ubat bomo dekat kampung Mak Iti. Bila kita ramai-ramai sedang duduk membaca surah Yasin, datang seekor burung gagak dekat jendela rumah Mak Iti. Dia hinggap dekat jendela. Itu petanda sihir. Dalam apa yang Wakman belajar, gagak ni adalah binatang yang sering syaitan suka menyerupai selain daripada anjing. Tengah baca ni, ramai-ramai baca Yasin, tiba-tiba datang. Dia hinggap dekat jendela rumah Mak Iti. Lalu Pak Imam bangun, Pak Imam halau. Shh, shh, shh. Halau pakai tangan tak lari. Pak Imam angkat tangan, baca doa sambil tunjuk. Kemudian diazankan. Gagak tu terbang keluar daripada jendela. Pendengar Misteri Jam 12. Kemudian yang paling menakutkan, kata orang dulu-dulu, kalau ada jenazah dalam rumah, jangan dibiarkan jenazah itu dilangkah oleh kucing hitam. Casey dan juga pendengar Misteri Jam 12. Selepas gagak yang hinggap dekat jendela, kemudian daripada tangga pintu rumah Mak Iti ni, rumahnya rumah yang berkolong, ada tangga. Kucing naik, Casey. Kucing depan pintu, kucing hitam. Kucing mengiau. Astaghfirullahalazim. Halau kucing tu. Cepat, halau. Jangan biar dia sampai langkah mayat. Satu persatu kita yang sedang duduk membaca Yasin bangun. Halau kucing tu lari masuk dalam rumah. Lari. Halau, jangan sampai dia langkah mayat. Mendengar dia 897 FM. Bayangkan, kucing tu melangkah mayat Mak Iti. Semua terdiam. Pak Imam, kenapa berhenti baca? Baca terus. Baca cepat. Baca. Ramai-ramai Casey sambung baca. Baca surah Yasin.
Saya pun takut juga pada malam tu, kata Wak Man. Tapi kita baca, Alhamdulillah, tak ada pula mayat tu bangun. Kata orang bila kucing langkah dia bangun. Dipendekkan cerita, malam tu pelbagai cabaran yang dilalui oleh para jemaah penduduk kampung yang hadir, semuanya lelaki, di rumah arwah Mak Iti. Keesokan pagi, ramai-ramai mengusung jenazah langsung ke kawasan tapak tanah perkuburan. Dekat kubur ni Kesi, dekat kubur Mak Iti, Pak Imam minta tolong orang kampung. Katanya, saya perlukan bergile-gile untuk 7 malam orang bermalam dekat kubur ni, tepi kubur Mak Iti. Boleh tak? Jadi ramai tengok antara satu sama lain, bertanya, berbisik-bisik, kenapa nak kena tidur dekat kubur ni? Bukankah orang ni dah mati? Pak Imam kata, Mak Iti memang dah meninggal dunia, tapi akan ada orang-orang yang akan ambil kesempatan untuk gali balik kubur ni dan puja roh Mak Iti untuk kepentingan diri sendiri. Jangan sampai orang gali kubur mengambil apa jua ilmu yang Mak Iti tinggalkan. Masalah akan berlaku pada kampung ini. Jadi tidak ada orang yang nak. Siapa nak kasi tidur dekat kubur malam-malam? Akhirnya ketua kampung membuat satu arahan. Setiap malam 3 lelaki harus berada dekat kubur. Nak tidur boleh, tak nak tidur jagalah sampai pagi, untuk 7 malam berturut-turut. Apabila kita dekat kubur, berada di sana, kadang-kadang bukan 3 orang, sampai 5-6 orang duduk tepi kubur, kita berbual-bual sampai ke pagi. Tak ada seorang pun berani nak tidur dekat kubur. Dan tentang kucing hitam yang langkah, sebenarnya apa yang dikatakan oleh nenek moyang kita, kata Wak Man, ada kebenarannya. Mak Iti dah meninggal, tapi rohnya bangkit. Malam-malam hari, Casey, ini yang diceritakan oleh penduduk kampung. Kebanyakan yang kena gangguan adalah wanita, Casey. Pendengar Ria 897 FM, bayangkannya. Ini kata Wak Man. Malam-malam hari, ketika sedang tidur. Kebanyakan penduduk kampung perempuan yang tidur bersendirian, tidak bersuami ataupun tidur seorang diri, tidak ada adik-beradik. Mak Iti akan datang, ketuk tingkap, menakut-nakutkan, sampaikan ada yang menjadi histeria, Kisi. Jadi bila kucing hitam tu langkah, memang benar, bukan secara fizikal Mak Iti bangun, tetapi jasad dah dikebumikan. Roh masih ada berkeliaran dekat kampung yang Wak Man tinggal satu ketika dahulu. Alhamdulillah, selepas 7 malam, semua dah selesai. Keadaan kampung menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sekarang rumah Mak Iti dah terbengkalai. Walaupun rumah tu terbengkalai, imam dan ketua kampung mengarahkan penduduk untuk lubangkan segala atap-atap dalam rumah Mak Iti. Rumah tu tak boleh berbumbung. Kalau berbumbung, dia akan duduk dekat dalam dan tak keluar, dan akan mengganggu penduduk kampung.
Orang kampung bergotong royong, kata Wakman. Lubangkan bumbung-bumbung, pecahkan bumbung rumah arwah Mak Iti. Supaya ia tidak gelap, supaya ia terbuka luas dan bukan jadi sarang pembiakan makhluk halus. Ya, Misteri Jam 12 hanya sekadar satu hiburan saja. Terima kasih pada anda yang berada di Facebook Ria. Saya dah mau naikkan satu poster yang mana saya mengajak anda, kalau anda merupakan fan Misteri Jam 12, jangan lupa anda komen dekat bawah tu hashtagnya JomMJ12 dan boleh tag kawan anda. Sebabnya lebih ramai yang dengar, lebih banyak kisah saya terima, lebih banyak pengalaman boleh diceritakan dan ia pengalaman yang pelbagai. Sebabnya pendengar Misteri Jam 12 ni bukan saja dari Singapura. Macam tadi Wakman berasal dari Malaysia, Batu Pahat, dan pengalaman di sebuah kampung beliau satu ketika dahulu yang dikongsi sama. Terima kasih juga pada teman-teman yang telah pun tag kawan anda dan telah pun Jom MJ12. Terima kasih lah yang berkongsi pengalaman yang mungkin ingin dikongsi sama pengalaman anda mendengar MJ12. Jangan lupa hashtag JomMJ12. Jadi kalau mungkin ada kisah misteri, anda boleh hubungi saya. Sebentar nanti akan saya buka talian. Yang penting sekali ingat, MJ12 hanya sekadar hiburan saja. Ya, Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Dan terima kasih juga pada ditulis Arab Hasinun Hasan Shim Kapro, ya, Syukri, betul Hasan Syukri, Jom MJ12, Muhammad Sirajuddin, dia tag kawan-kawan lah. Terima kasih pada anda ya. Terima kasih juga pada yang tag yang ni. Muhammad Sirajuddin, dia tag kawan yang lain pula. Dia tag Muhammad Syukri Echa, Nurul Aisyah, Farahin, ramai members dia tag. Terima kasih pada anda. Terima kasih juga pada Irina Daniah, Jom MJ12, Nuraini Alikat. Ya, ada yang tag teman-teman anda. Terima kasih pada anda yang telah pun hashtag Jom MJ12 di Facebook Ria dan tag kawan anda seperti Faizal Shah. Ramai teman-teman awak tag. Terima kasih ya. Juga kita ada Sharifah Raba'ah, katanya sedang mendengar Jom MJ12. Dia tag Fauziah Ani. Terima kasih. Saya akan teruskan kisah selanjutnya. Saudara, ini berkenaan dengan gangguan dalam rumah berlaku di Singapura. Mungkin kalau yang sedang mendengar sekarang ini seorang diri, kalau saya katakan dengar seorang diri itu bukan anda seorang dalam rumah. Tidak, dalam rumah ada orang, tapi orang lain semua tidur. Awak seorang yang mendengar MJ12. Baik, pendengar Misteri Jam 12. Yang ini pengalaman daripada Zana. Beliau ketengahkan satu peristiwa yang menakutkan. Katanya, Casey, kadang-kadang gangguan boleh berlaku dalam rumah. Walaupun dalam rumah tu ada ahli keluarga yang lain, tapi ia akan tertumpu hanya pada seorang saja. Begitulah yang terjadi pada diri saya, kata Zana. Saya ingin berkongsi pengalaman saya di rumah saya. Saya tinggal bersama dengan ibu saya, seorang ibu tunggal, bersama dengan dua lagi adik lelaki saya. Jadi saya seorang perempuan, ibu saya ibu tunggal, dua adik lelaki. Ibu saya ada bilik sendiri, saya ada bilik sendiri dan adik lelaki saya berkongsi sebuah bilik. Pengalaman yang Zana ceritakan ini berlaku dalam rumah, yang mana ada orang dalam rumah. Tapi yang hairan bila cuba tanya pada adik-beradik, pada ibu, mereka sama sekali tidak pernah pun merasakan, ternampak, mengalami apa yang saya alami, Casey. Saya pernah, Casey, duduk dalam rumah. Adik saya dua orang dalam bilik. Pada waktu itulah, saya tak tahu dah tidur ke, sedang berbual-bual ke. Pintu bilik tutup. Mak saya dah tidur. Waktu tu saya duduk dekat ruang tamu sambil menonton TV. Tiba-tiba, Casey, saya ni macam terdengar ada orang panggil saya tau. Bila saya toleh ke belakang, memandang ke arah dapur, saya ternampak seperti ada susuk tubuh yang berdiri dekat dapur rumah saya yang gelap.
nampak macam ada orang. Saya mungkin rasakan itu adik saya, Amran ataupun Amri. Kemudian pendengar Ria 897 FM kata Zana. Dia panggil lagi. Kali ini saya toleh belakang. Amran atau Amri tak kelakar Jangan takut-takutkan aku Nanti korang kena baru korang tahu. Saya masih duduk di depan, masih menonton TV. Tapi tiba-tiba bulu roma saya meremang. Kalau betul-betul seram, dia akan meremang dengan sendirinya. Kita tak boleh buat-buat meremang. Tengah duduk ni, selepas tengok dah marah 2 kali terpandang. Saya pun marah, tiba-tiba meremang bulu roma. Saya toleh belakang lagi. Susuk tubuh yang disebutkan tak ada. Waktu tu saya bangun, ambil bantal, masuk dalam bilik mak saya yang sedang tidur di atas katil seorang diri. Mak saya. Zana ada apa? Mak, malam ni Zana tidur dengan mak boleh Mak saya angguk benarkan saya tidur sekatil dengan beliau. Casey, walaupun pintu dah tutup, walaupun mak saya dekat sebelah, saya tetap dapat rasakan seperti ada sesuatu yang berdiri dekat luar pintu bilik mak saya. Keesokan harinya, saya bertanya dengan adik saya kedua-dua. Amran, Amri, semalam korang ada tak pergi dapur? Jenguk-jenguk, takut-takutkan kakak. Mana ada, tak ada si, orang tidur si. Adik saya seolah-olah tak nak mengaku. Mak saya sampai marah. Katanya Zana, jangan buat macam tu dekat kakak Dalam rumah ni jangan nak takut-takutkan. Adik saya kedua-duanya bersumpah. Sumpah tak buat, semalam tidur, kakak ni main tuduh sembarang. Entah macam mana, walaupun saya takut, tapi saya rasa macam percaya kata adik saya. Macam mereka berkata dengan benar. Pendengar Misteri Jam 12. Beberapa malam kemudian, saya terkena gangguan lagi. Kali ini dalam bilik. Tengah baring dekat atas katil sambil membaca majalah Casey pada waktu itu. Tengah baring, bilik saya agak gelap sebab saya menggunakan lampu spotlight yang boleh dim, yang boleh cahaya tu dikurangkan sedikit terangnya. Jadi bila saya tengah baring, baca majalah tu depan muka saya. Jadi bila majalah depan muka, saya baring. Kalau saya tarik majalah, saya akan nampak dekat depan saya ada almari. Saudara, ini yang mana beliau cuba gambarkan. Jadi kalau tengah baring di atas katil, kalau tak pegang majalah, dia akan nampak depannya ada almari. Almari pakaian beliau. Saya pegang majalah, almari tu bahagian atas tertutup sedikit. Jadi nampak setengah bahagian bawah saja. Jadi tengah flip majalah, tiba-tiba terlepas. Satu bahagian majalah tu terlepas, kemudian majalah tu terturun. Saya ternampak atas almari. Saya nampak ada perempuan tengah duduk atas almari saya. Saya tarik balik majalah tu. Menggigil Casey pegang majalah sambil baring. Ya Allah. Saya turunkan perlahan-lahan, tengok dekat atas almari. Dah hilang. Hilang Casey makhluk tu. Saya yakin dengan jelas, saya nampak seperti ada perempuan tengah duduk bahagian atas. Sebab almari saya ni bukan sampai atas. Jenis almari pendek. Jadi atas, bahagian atas tu lopong. Itulah yang saya nampak. Seperti ada perempuan rambut panjang tengah duduk dekat bahagian atas. Pendengar Ria 897 FM. Saya campak majalah tepi, keluar daripada bilik dan tidur dengan mak saya. Dah beberapa kali tidur dengan mak. Baru mak perasan, baru mak tanya,
Saya beritahu mak apa yang berlaku. Mak saya pun sukar nak percaya kata-kata saya. Tapi terima kasihlah. Terima kasih. Saya selamat daripada menjadi histeria kerana gangguan-gangguan yang sungguh menakutkan. Dan sebentar nanti akan saya bacakan kisah-kisah yang lain melalui kiriman email yang saya terima. Dan kalau nak berkongsi pengalaman, talian hotline Ria adalah 669-11897. Harap berkongsi kisah anda dengan jelas supaya tidak berbisik-bisik. Yang penting jangan terlalu panjang. Kita boleh berkongsi lebih banyak kisah melalui panggilan. Kita bersama dengan pendengar yang pertama pada tengah malam ini. Hello, selamat tengah malam. Kalau tak perlu telefon, tak perlulah telefon. Tak faham saya kenapa agaknya penat-penat picit nunggu. Baik, 669-11897. Hello, selamat tengah malam. Hello. Baik, saudara, silakan. 669-11897. Siapakah gerangan di ujung talian? Hello, Ria, siapa tu? Hello? Hello? Siapa tu? Siapa ni, dari mana? Hah? Apa? Hello? Apa pula ni? Saya baca email aja lah ya. Macam-macam kes kronik pada pagi ini Saudara pendengar Misteri Jam 12, yang ini pengalaman daripada pendengar kita. Katanya beliau dan juga seorang lagi temannya pernah pergi Ini satu ketika dahulu lah. Sekarang tempat ni pun dah tak ada lagi Itu beliau pernah waktu malam cabaran digunakan night walk. Night walk. Night walk itu jalan pada waktu malam di kawasan tapak tanah perkuburan bidadari. Sekarang ini kawasan tapak tanah perkuburan tu hanya tanah lapang, yang mana tapak tanah perkuburan bidadari yang dah pun kubur-kuburnya yang dah dialihkan, dipindahkan ke Pusara Abadi, Pusara Aman. Dan tapak tanah perkuburan bidadari ini dalam masa beberapa tahun akan dibangunkan rumah-rumah flat yang dipanggil Bidadari Estate. Siapa yang nak tinggal sana? Jadi untuk pendengar-pendengar yang berada di luar Singapura, tapak tanah kubur bidadari ini adalah sebuah tapak tanah kubur yang lama. Lama sangat-sangat. Dia bukan datuk datuk noyang semua telah pun wafat dikebumikan dekat tapak tanah perkuburan bidadari. Jadi sejak lebih kurang 10 tahun yang lalu lah kerja-kerja pemindahan kubur tu dilakukan, dan sekarang ni tempat tu jadi macam tanah lapang. Dan dalam masa terdekat ini pihak pemerintah ni akan membina sebuah estet perumahan di sana, rumah flat. Kau tinggal rumah bidadari bagus Hari raya nanti orang tak datang, takut. Dan kata teman kita, beliau ni menghadiri satu kem bina semangat. Jadi ini kiriman darinya, yang mana beliau dengan teman-teman ni telah pun diuji dalam satu kem bina semangat night walk. Bayangkan mereka berjalan satu persatu, seorang diri berjalan melalui kawasan tapak tanah perkuburan bidadari. Jadi daripada sekolah, tempat masuknya dekat kawasan sekolah Mary Stella High, kata beliau. Jadi dekat tepi sekolah tu ada satu laluan kecil, lorong kecil. Dekat luar tu adalah tempat laluan kereta lah, road jalan raya. Jadi dekat tepi jalan raya tu ada laluan kecil, naik bukit, masuk dah hutan, kemudian kubur sampai hujung. Dan mereka semua akan berkumpul depan Masjid Bidadari pada waktu itu. Ini kem bina semangat semua pelajar lelaki, dan kalau yang berani mengharungi jalan seorang, kalau tidak 2 orang. Jadi semua jalan 2 orang, kecuali saya, yang pada waktu itu nak tunjuklah yang saya ni paling berani.
Apa yang berlaku, dia tak ada time. Dia tak ada waktu. Oh, dari sini sampai ujung kau kena clock 10 minit. Tak ada. Jalanlah ikut hati, suka hati. Jadi bila dah sampai sana, setelah lat 10 minit, nanti pelajar seterusnya akan disuruh masuk dan lalu. Ada kalanya yang depan tu jalan terlampau pelan, belakang jalan laju, mereka akan terserempak dan berempat akan jalan. Jadi beliau menceritakan ini, kata Zul, kisah yang diceritakan dalam MJ12. Saya pilih untuk jalan seorang diri pada waktu itu. Biasalah Casey, depan kawan-kawan yang lain. Kawan-kawan ni pun panggil saya berani, Zul berani. Saya pun pergi. Ketua Camp Bina Semangat tanya, kau betul nak pergi seorang? Aku main-main tau. Ni kena 2 orang. Boleh encik, saya beli seorang, kata saya dengan semangat. Saya pun adalah pelajar yang pertama. Dekat ujung kawasan masjid ada lagi ketua yang sedang tunggu. Pagi itu kita dah buat reki. Ketua kami dah tunjukkan, masuk sini jalan ikut mana, kita ramai-ramai jalan. Jadi dah tahu mana nak jalan. Inilah kisah yang diceritakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Zul, kau betul nak buat ni? Betul lah encik. Saya boleh. Aku sebenarnya main-main tadi tanya. Kalau kau takut, boleh 2 orang. Tapi kau pergi last dengan akulah. Tak apa encik, saya boleh pergi seorang. Kebetulan Casey, saya pergi dulu. Masuk dalam, saya pun Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jumpa nanti kau kat ujung Action Casey angkat tangan, jumpa kau kat ujung. Dengan kawan-kawan yang lain sedang tunggu giliran masing-masing. Satu persatu jalan. Jalan dulu mana ada handphone. Ketika zaman kubur bidadari, nak kontak tak boleh. Jadi setelah semua dah sampai hujung, dah berkumpul ramai-ramai depan masjid, baru head count. Zul mana Zul? Zul mana? Saya seorang tak sampai-sampai pada waktu itu. Jadi ketua kumpulan ada 3 orang. Masing-masing tertanya-tanya. Yang lain semua disuruh tunggu depan masjid. 3 ketua kumpulan masuk cari saya jalan dengan lampu suluh. Zul! Budak ni menyusahkan aku lah. Zul! Mana kau? Zul! Mereka semua tak jumpa saya, Casey. Cari. Kata kawan-kawan saya, lama mereka mencari saya. Dipendekkan cerita, saya jalan sampaikan saya tersesat dekat kawasan lain. Jalan. Tak jumpa-jumpa ni. Jalan, tak jumpa-jumpa. Akhirnya, saya duduk dan penat kerana jalan tanpa henti, tak jumpa-jumpa kawasan masjid. Casey, saya ditemui oleh ketua-ketua saya duduk dekat sebuah kubur keramat. Dekat Bidadari ada sebuah kubur keramat. Yang kubur ni dibina di atas sebuah pondok yang mana atasnya berbumbung. Sentiasa wangi dengan dibakar wangi-wangian. Dan di kubur ini juga ada orang letakkan CD 24 jam ada bacaan surah-surah suci. Pada waktu itu saya tak tahu itu kubur milik siapa, tapi oleh kerana saya dah penat dan saya terdengar bunyi bacaan ayat suci, saya menghampiri dan saya duduk dekat kubur keramat kerana terlampau penat. Tapi itu pun setelah beberapa jam saya jalan tak jumpa-jumpa kawan-kawan. Bayangkan Casey kalau saya tak dengar bunyi surah suci. Jadi ketua kumpulan saya jalan-jalan, pergi. Akhirnya saya terdengar nama saya dipanggil beberapa kali. Dan akhirnya mereka jumpa saya yang sedang duduk dekat kubur keramat di tapak tanah perkuburan Bidadari. Ketua kumpulan marah. Kau pergi mana ni? Pagi kan dah cakap jalan mana? Kau menyusahkan aku tau. Saya jalan betul apa? Tapi saya jalan tak jumpa-jumpa lah.
penat tau. Saya komplain pada ketua kumpulan. Orang lain semua, orang dah sampai. Semua dah sampai, saya terperanjat. Saya ingatkan saya ni baru saja keluar. Jalan. Rupa-rupanya dah lama saya jalan. Dah makan berjam mereka mencari saya. Mungkin saya sesat, dibawa oleh sesuatu. Tapi saya rasa bersyukur, Casey. Kalau tidak kerana saya dengar bunyi bacaan ayat suci yang membawa saya ke kubur keramat, saya tak tahu saya akan hilang ke mana. Itulah pengalaman saya. Terima kasih. Baik saudara pendengar Misteri Jam 12, saya akan bacakan kisah seterusnya ini. Ini kiriman email dikirimkan, datangnya daripada mana ni? Okey, daripada Abang Han. Han berkongsi peristiwa yang katanya di sini, saya pada waktu itu bertugas sebagai seorang pengawal keselamatan. Tugas saya menjaga sebuah bangunan pejabat, dan pejabat ini sekitar jam 7-8 malam dah kosong. Tetapi ada jugalah pejabat-pejabat ataupun office yang masih lagi ada pekerja yang mungkin kerja overtime dan balik agak lewat malam. Kerja saya mudah, Casey. Kalau bekerja pada waktu malam, selain daripada kena buat clocking, saya juga harus pastikan mereka yang berada dalam bangunan ini selepas jam 9 malam harus mendaftar nama mereka. Kalau mereka tak daftar, mereka boleh dikenakan denda. Sebab itu merupakan satu ciri-ciri keselamatan bangunan yang saya jaga ini. Jadi apa yang berlaku, saya ni pada waktu itu mengambil alih tugas teman saya yang bekerja pada shift pagi, 7 pagi sampai 7 malam. 7 malam saya take over. Jadi kemudian saya pun tengoklah ada lagi yang belum balik ke tidak. Jam 8 satu persatulah pejabat-pejabat ni tutup. Kecuali saya ada satu pejabat ni, saya ternampak ada orang berdiri dekat tingkap di pejabat di tingkat 4 bangunan yang saya jaga dekat kawasan Tuas. Apa yang berlaku, Casey, saya pun pergi dekat bangunan tu. Saya tengok tingkat 4 masih ada orang di dalam. Sebabnya saya nampak lampu agak terang dan saya ternampak ada orang kelibat jalan di tingkat 4. Kemudian saya patah baliklah selepas buat clocking. Clocking tak perlu naik atas, cuma pusing keliling bangunan bahagian bawah saja. Cuma ada 5 checkpoint untuk saya buat clocking. Selepas clocking, saya kembali ke guardhouse. Saya pun tengok buku yang mana syarikat-syarikat yang ada pekerja masih lagi nak bekerja overtime selepas 9 malam, ada tak mereka tulis. Jadi saya periksa buku tingkat 4, saya tahu unit nombornya berapa. Dah lali dengan tempat ni. Saya pun tengok unit nombor 0414. Saya tengok 0414 tak ada orang sign, tak ada orang request untuk bekerja lebih dari pukul 9 malam, tetapi ada orang di atas. Jadi terpaksa saya naik atas, Casey. Dalam hati dia ni menyusahkan orang. Sebabnya kalau saya punya chief security datang, ada kalanya dia akan datang, nanti dia tengok buku dekat atas ada orang, saya boleh kena marah. Jadi saya pun tinggalkan guard room, jalan seorang diri masuk dalam bangunan, naik lift tingkat 4. Bila keluar tingkat 4, pergilah 0414. Jalan sampai depan. Saya tengok office, pintu depan tu adalah pintu kaca, Casey, yang dah dikunci. Saya tengok kunci tu kunci dari luar sebab menggunakan rantai mangga, Casey. Dia gunakan rantai, dia lilit bahagian depan tempat pegang pintu tu, dia lilit. Kemudian dia ketap dengan mangga. Jadi ini bermakna orang semua dah balik lah. Kalau tidak, macam mana orang dalam tu nak kunci pintu dari luar? Tadi aku nampak orang tau. Pada dalam hati saya ni, tadi nampak orang dan terang. Mungkin dah turun selisih jalan. Tak apa. Saya pun turun ke bawah balik. Keluar dari bangunan, katanya Han, saya pandang, tengok atas lagi, mendongak tingkat 4, dah gelap. Mungkin dah balik. Tapi sebelum sempat saya toleh, saya terperasan walaupun dalam gelap, saya nampak, Casey, ada orang sedang berdiri. Jadi saya angkat tangan lambai-lambai. Nak berinteraksi dengan orang tu lah. Nak tanya, dia dekat dalam ni, adakah dia terperangkap? Saya pun tunjuk tangan saya, seolah-olah dia tak nampak saya, Casey.
Saya naik lift lagi, pergi dekat tingkat 0414. Hello ma'am, you inside? Hello, anybody inside? Saya ingatkan, pekerja di tingkat 4 ni, beliau ni dikunci dekat dalam. Mungkin temannya balik terlupa dalam ada orang. Saya ketuk-ketuk pintu berkali-kali. Kenapa tak orang jawab ni? Hello ma'am. Macam mana ni Macam mana aku nak buka ni sekarang? Jadi pendengar Ria 897, saya pun call, telefon saya punya chief security, dan saya beritahu situasi. Saya katakan tingkat 4 sepatutnya semua dah balik. Sekarang ada orang terperangkap dekat dalam, macam mana ni? Jadi akhirnya kita pun pada malam tu tak boleh pecahkan pintu, tak boleh berbuat apa-apa. Kita telefon orang yang terakhir tinggalkan bangunan itu. Telefon, dipendekkan cerita, menyusahkan orang ni Casey. Ada salah seorang pekerja datang dengan kereta, dengan seluar pendek, dengan t-shirt, dengan muka mengantuk. Kemudian dia tanya, what happened? Your office are 0414 right? Yes. Saya cakap, atas tu masih ada orang tau, dalam bahasa Inggeris. Cannot be lah. Mati-mati kata tak ada. I saw someone upstairs. Twice I saw, no? Dia pun tak percaya. Saya pun nak buktikan memang di atas ada orang. Jalan, saya tunggu. Kata, tunggu, wait. Tengok atas. Tengok dekat atas. Dia pun nampak Casey. How come Ayo. Dia dengan saya pergi dekat lift. Kata Han, tingkat 4. Sambil naik atas, saya cakap pada dia, how can you forget next time I must leave spare key. Cannot lah, cannot. My boss say cannot. Jadi saya cuba berbual dengan dia, cakap kalau boleh kunci, sebab pintu dia kunci ni lain. Ada office yang tinggalkan kunci ekstra dekat guard room. Sebab ada kalanya ada yang tukang buka office lupa bawa kunci, jadi kita ada kunci spare boleh tolong. Katanya tak boleh sebab syarikatnya mengendalikan berurusan dengan benda-benda yang amat confidential. Okeylah. Naik atas, buka mangga, buka besi, buka, tolak pintu. Kemudian buka lampu. Kami berdua berteriak. Dia jalan ujung, saya masuk dalam. How come there's no one you sure not? You so saw what? Nasib baik Casey dia nampak. Kalau dia datang malam-malam jauh-jauh, kemudian dia tak nampak ada orang dekat atas, saya bawa ni atas, buka pintu dan terus tak ada orang, saya akan dipersalahkan. Kemudian saya kata pada dia, tadi kau nampak apa? Dekat bawah ada orang diri kat atas. Kemudian dia nak marah saya, tapi dia mengaku yang dia ternampak awal tadi. Saya pun kata padanya, tak apalah, tutup. Kita pun keluar, tutup lampu semua, turun ke bawah, tengok atas, gelap, tak ada orang. Dia pun balik Casey. Saya duduk dekat guard room saya ni, terpinga-pinga, terfikir-fikir. Aku nampak 3 kali tau. Mungkin ada penghuni yang tidak diundang dalam office berkenaan. Dan di sini ada kiriman-kiriman daripada teman kita. Ini daripada siapa ni? Ini daripada Nur Azura. Pengalaman saya Casey berlaku 10 tahun yang lalu. Waktu tu saya balik kerja seorang diri. Kata Nur Azura. Jadi sampai di kolong blok rumah saya dekat kawasan mana? Di kawasan Jurong. Pukul 12 lebih tengah malam, saya berjalan. Sambil berjalan tu, saya terdengar bunyi orang bersiul dekat belakang. Lumrah, kalau terdengar sesuatu, saya toleh lah. Bila toleh dekat belakang, tak nampak orang. Dan kemudian saya toleh balik, pandang balik ke depan. Saya nampak depan saya ni dekat lift lobby ni ada orang nak masuk lift. Saya dari jauh, saya lari, kata wait. Sebabnya saya memang takut nak lift sorang-sorang. Jadi saya kata Azura, nampak dengan jelas ada orang masuk lift. Saya pun kata tunggu. Sampai depan lift, pintu lift tu memang terbuka, luas.
dalam lift tak ada orang, Casey. Saya pula tinggal tingkat 9 dekat Jurong. Macam mana Casey nak naik tangga, Casey? Nak tak nak naik juga lift. Tapi dalam perjalanan, saya diri dekat belakang, badan saya sebelah belakang ni rapat dengan tembok lift. Mulut komat kamit baca surah tak henti-henti. Pintu lift buka tingkat 9, terus saya berdesut lari balik ke rumah. Itulah pengalaman saya. Terima kasih. Wow, 10 tahun yang lalu. Okey, yang ini kiriman dari siapa ni? Casey, selamat tengah malam. Oh, Obek Mardi. Wah, apa khabar Obek? Ini message yang saya terima, kata beliau. Kisah malam ni memang menarik sangat-sangat. Dan Obek juga ada kisah yang Obek nak cerita pada malam ni. Harap Casey boleh bacakan. Baik, kita baca kisah Obek Mardi untuk anda dalam Misteri Jam 12. Pendengar 897, ini kiriman dari Obek Mardi untuk Misteri Jam 12. Saya akan cuba sebentar kasih saya, sebab ni dikirimkan melalui private message di Facebook Ria. Saya akan cuba cetak kiriman email. Nak baca dari skrin ni agak jauh sedikit. Sebentar, kasih saya seminit 20 saat untuk cetak. Baik, pendengar Misteri Jam 12, ini kiriman dari Obek Mardi. Katanya, salam perkenalan kepada semua warga MJ12. Saya Obek Mardi. Satu ketika dahulu saya aktif mengirimkan mesej melalui kiriman SMS. Tapi sekarang ini dengar-dengar SMS dah tidak lagi berfungsi. Dan saya selepas itu saya kurang sihat, jatuh sakit dan Alhamdulillah dah kembali pulih. Saya ini bukanlah seorang tukang ubat, tapi ada pengalaman sedikit membantu mereka yang memerlukan dalam bidang gangguan misteri. Ramai yang telah pun saya tolong. Ada yang saya mampu, ada yang saya tak mampu, saya serahkan pada orang yang saya kenal. Jadi pengalaman saya ni berkenaan dengan seorang wanita yang terkena buatan orang memang teruk. Malam-malam kalau dia tidur, dia akan rasa ada orang tarik-tarik kaki. Mula-mula tarik sikit. Kadang-kadang orang tarik sampai dia terjatuh daripada katil. Nanti bangun pagi, tangan cala bala, kena cakar, kata Obek Mardi. Kadang-kadang malam tengah tidur, sesak nafas, tak boleh bernafas. Dipendekkan cerita, jodoh saya ditemukan dengan wanita yang dikatakan ada masalah ini. Casey berubat. Setiap kali berubat, dia akan menurun. Dan rumahnya ada kalanya, dalam bilik khususnya, penuh dengan rambut. Nanti dekat katil banyak gumpalan-gumpalan rambut. Nanti bila dia tengah makan, dia akan tersedak. Tarik gumpalan rambut dalam mulut. Tak tahu datang dari mana. Makan nasi macam biasa, kata Obek Mardi. Tapi dia akan terbegik. Nanti dia tarik, keluar rambut hitam bergumpal-gumpal dalam mulut. Kesian. Dibuat orang tak tahulah kenapa, benci ke ataupun kurang kasih sayang. Saya cuba bantu. Akhirnya Alhamdulillah berjaya membantu. Tapi sebelum tu nak dapat punca memang susah. Rupa-rupanya ini berlaku depan rumah. Depan rumah wanita ni, dia ni suka tanam pokok. Banyak pokok-pokok pasu bunga depan rumah. Dari pasu bunga kecil sampai pasu bunga yang sebesar tempayan pun ada. Macam-macam pokok daun pandan, pokok cili, pokok limau, pokok daun kari, semua depan rumah. Ada yang tak suka, dia korek, tanam. Jadi dalam keadaan wanita ni dalam keadaan disampuk, dirasuk, itulah waktunya kita akan interview, kata Obek Mardi. Kita akan berbual dengan makhluk ni. Kita cakap, ada kalanya gunakan kuasa kekerasan, bacaan-bacaan, pujukan. Akhirnya bila saya tanya pada makhluk ni, saya cakap dengan dia, selepas dia masuk Islam, makhluk jin kafir, ada jin Islam. Kalau boleh kita cuba masukkan jin ini jadi jin Islam. Memang kalau cakap kelakar lah, macam wayang. Tapi kalau kita mendalami ilmu agama Islam,
jin pun ada kafir, jin pun ada Islam. Jadi kata Ubek Mardi, setelah sekian lama saya datang ke rumah wanita ni, cuba berubat, bertutur dengan makhluk jin ni, baca surah dan sebagainya. Akhirnya saya berjaya, Casey. Alhamdulillah. Makhluk jin mengucap 2 kalimah syahadat, kemudian menjadi Islam. Selepas itu saya tanya, kau sembunyi dekat mana? Wanita ni berdiri dengan mata pejam, jalan, tangan ni masih tunjuk, jari telunjuk dekat depan, mata pejam, jalan daripada bilik, dia jalan keluar, kemudian dia keluar rumah, dia tunjuk dekat satu pasu. Mata pejam, tunjuk, sini, aku dekat sini. Saya pun minta tuan rumah ambil senduk ke apa, saya nak korek. Tuan rumah keluar dengan sudip besi. Korek. Dalam, Casey. Sampai dalam. Ada bungkusan. Saya buka bungkusan, kata Ubek Mardi. Dalam tu, rambut. Rambut hitam. Bergumpal-gumpal rambut, tak tahu milik siapa. Kemudian di samping rambut tu, ada benda-benda yang lain yang tak perlu saya sebutkan. Saya pun angkat barang-barang yang dalam kain, saya pegang, masuk balik dalam rumah, baca-baca, dan saya kata, sekarang ini kau dah memeluk agama Islam. Tuan kau bukan lagi penghantar. Tuan kau adalah Allah yang Maha Esa. Dengan kalimah, dan saya katalah, selepas saya sebut kalimah tu, keluarlah kau daripada tubuh wanita ini. Saya pun sebut pingsan seketika. Cuba sedarkan dia, takut dia tak bangun. Tepuk-tepuk. Itu ibu kepada wanita ni, tepuk pipinya beberapa kali, ambil air sapu dekat muka. Dia tersedak, dia bangun, dia sedar, tapi dalam keadaan lemah. Manusia kalau kena sampuk dengan jin, dia kalau sedar dia jadi lemah, kata Ubek Mardi. Selepas itu dia dah kembali pulih. Tapi saya takut sebenarnya. Kalau kena rasuk, senang. Kita cakap-cakap, kita cuba gunakan surah-surah, kita halau dia keluar, tak datang balik. Tapi ini perbuatan manusia, Casey. Dia kalau dapat tahu Tuan empunya diri yang menghantar ni, jin aku tak balik-balik ni, mana dia pergi? Dia akan datang lagi. Dia akan datang dan hantar lebih dahsyat daripada sebelumnya. Itu masalahnya. Tapi Alhamdulillah, yang tukang hantar ni dia hantar sekali, kemudian mungkin dia dah tak hantar lagi. Dia nak kenakan sekali saja. Wanita ni kembali pulih seperti biasa. Terima kasih. Dari Ubek Mardi. Casey, nak angkat panggilan boleh angkat. Ubek dah kunci. Alah, Ubek ni tak habis. Kita ke hujung talian. Pemanggil yang terakhir pada pagi ini. Hello, selamat pagi. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Fendi. Fendi ada kisah pengalaman tentang apa? Silakan. Tentang anak masa kecil dulu kan, tahun 2005. Oh, okey. Silakan. Okey. Ni waktu tu kita baru pindah kan KC. Dekat Woodland. Tapi saya tak tahu cakap blok dia lah. Kawasan Woodland Drive. Waktu tu anak perempuan saya baru berusia dalam 3 tahun lah. Jadi tiap-tiap malam, yang rumah yang kita duduk ni, kita pun baru beli dengan Cina lah. Jadi rumah dia tu semua saya dia ada macam Cina-Cina punya sembayang ni kan. So saya buang semualah tu. Jadi lepas kita pindah tu, dah duduk dalam berapa bulan kat situ, anak perempuan saya setiap pagi pukul 2 pagi bangun tu kecil. Bangun, nanti dia itu kita punya kerusi komputer kan. Dia main tarik-tarik. Kemudian nanti dia, bila orang rumah saya sedar, dia tanya, "Kakak, what you doing?" Dia cakap apa tahu? Dia main dengan ayah. Habis orang rumah saya cakap, "Ayah kan sleep." Habis dia tunjuk tau. Dia tunjuk tu ayah dia kat depan. Orang rumah saya sampai takut. Sekali besok
anak saya yang lelaki yang nombor 2 ni, dia ada macam, orang bilang tu macam ada third eye lah kira kan. Jadi saya bilang dengan dia, saya suruh anak saya yang lelaki, saya tolong tengok tu rumah lah kan, yang ada apa-apa kat dalam rumah. Jadi bila pak dia masuk tu, dia tengok, dia keluar, dia cakap ya dekat bilik ada satu budak kecil macam bayi adik, dia cakap tahu. Sekali lepas tu saya cakap betul ke tidak ni, saya bilang. Dia cakap betul. Kemudian abang ipar saya pun sampai, abang ipar saya bagi salam. Sekali saya sambut salam dia lah. Lepas tu abang ipar saya cakap, Wan, engkau ada piara budak kecil? Cuma tak ada, tu adik aja, saya cakap kan. Dia bilang tu belakang dia ada lagi satu budak perempuan, dia cakap gitu tau. Apa kita tak takut ke si? Kan? Sekali lepas tu lepas tu saya cerita dengan abang ipar saya lah. Saya bilang okey lah, kalau kau dah cakap gini, aku cerita dengan kau lah semua gini-gini. Saya bilang dengan dia. Sekali dia cakap okey, dia recommend satu orang lah untuk datang sewa rumah kan. Orang rumah saya pula dia tak percaya benda-benda gini tau Casey. Dia memang tak percaya lah benda-benda gini. Sekali besok tu pagi saya pergi kerja, dalam tengah hari dia telefon saya nangis-nangis suruh balik. Saya bilang kenapa? Dia cakap dia tengah buat susu anak saya ni, tahu-tahu dia rasa badan dia orang tepuk. Sekali bila saya cakap okey lah, saya balik sekarang lah, saya bilang. Saya balik, saya telefon abang ipar saya. Abang ipar saya cakap okey, nanti malam panggil orang yang dah tak boleh tunggu lama lagi lah, terpaksa panggil dia datang sekarang juga kan. Jadi saya pergi ambil dia lah. Saya ambil dia lepas maghrib. Lepas maghrib saya ambil dia, dalam kereta dia dah cakap dengan saya dulu siang-siang bagi si. Dia bilang rumah yang saya duduk ni ada satu keluarga pun macam orang tu makhluk ni lah dah duduk sana lama. Cuma anak dia tu nak berkawan dengan anak saya tau, dia cakap. Habis saya bilang kalau baik ke tak baik ke, saya kalau boleh saya tak nak lah, pasal dah ganggu-ganggu orang ni macam kan. Jadi dia bilang okey tak, kalau betul nak kasih suruh keluar, dia akan lakukan ni semualah. Jadi dia buat macam dia baca apa-apa ayat kan, daripada dapur tu sampai ke bilik, sampai ke ruang bilik, dia keluar sampai ke hall, dia renjis air. Lepas tu dia cakap dengan saya okey, dah tak ada lagi cakap gitu. Yang ini semua dah keluar pada itu rumah. Dia bilang sebenarnya rumah yang saya duduk ni, makhluk ni memang dah lama dulu kat situ. Sebelum kita pindah, sebelum Cina tu pindah memang dah ada. Sekali selepas dia buat itu semua, sampai sekarang alhamdulillah tak ada apa-apa lah anak saya kan. Sampai dah besar dah sekarang. Jadi selepas kejadian itu, isteri anda dah percaya atau tidak lagi? Baru percaya. Baru percaya? Tak ada, dia tak percaya ni semua. Dia dah kena dengan diri dia sendiri kan, boleh percaya. Jadi, itu je Casey. Terima kasih terima kasih. Kadang-kadang itulah manusia kalau belum kena dia tak tahu kalau dah kena, alamak, betul lah. Okeylah, saya harus akhiri. Ingatkan nak jawab panggilan, tengok dah 2-3 minit